Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada malam yang penuh mulia ini dengan Ummul Furqan lin Nabiyil Karim wa alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wa hadana ila dinil Islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Sayyidi sanadi ghawthi wa ya madadi kun li zahiran lil a'da'i bil madadi mujira hirdi wa khuz bi yadi mada mudadi khalifatallahi fina ya muhyiddin muradi ya muradi ya muradi syah qadirullah muradi wa syauqi anta ya kutubaz zamani wujudi mazharullahi sultani. Allahumma salli ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin asyrafil makhluqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Pengurusi serta Jawatan Kuasa Sokongan Surau yang saya muliakan, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan terutamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita, puji kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia, inayah serta riayahnya pada malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita semua satu kesempatan, satu peluang dan satu ruang dalam kesibukan kita menguruskan keduniaan dan hal-hal keduniaan kita ini. Allah beri kita satu kesempatan untuk kita memperuntukkan sedikit masa, membahagikan sedikit ruang dalam kehidupan kita untuk memenuhi ruang-ruang saf yang berada dalam rumah-rumah Allah ini sebagai salah satu usaha kita meninggikan dan mengangkat syiar agama Allah Subhanahu wa taala dengan pelaksanaan salat fardu secara berjamaah. Bersyukur juga kita ke hadrat Allah atas limpahan sebesar-besar nikmat, yaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Tidak juga dilupakan nikmat sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan asbab kita menjadi umat baginda lah kita diberikan keringanan, kerahmatan, keberkatan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kita menjadi umat Rasulullah lah Allah memudahkan segala urusan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus meningkatkan kecintaan, mahabbah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib juga kita lazimi lidah kita, bibir kita dengan sentiasa memuji dan bersyukur atas segala nikmat kurniaan
Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan kalimah serta zikir pujian kepada Allah, iaitu alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian? Alhamdulillah, moga senantiasa sihat wal afiah, sejahtera dan sentosa dalam lindungan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. InsyaAllah kita juga doakan kepada saudara-saudara kita yang berada di sebelah pantai timur ini yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan keamanan, ketenangan, ketenteraman kepada mereka dan jauhkan negeri dan negara kita dari segala bentuk musibah, bala, bencana, wabak dan penyakit, amin. Allahumma amin, insyaAllah. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kuliah kita dalam bab tasawuf, yang mana dalam pengajian lepas telah pun kita perbincangkan, telah pun kita kongsikan mengenai masalah, mengenai punca, mengenai sakit-sakit yang ada di dalam hati. Bagaimana hadis-hadis, bagaimana syarah-syarah yang telah dikarangkan oleh para alim ulama menjelaskan kepada kita bahawa dalam hati itulah punca kepada segala permasalahan yang timbul. Terutama sekali penyakit apa yang kita sebut yang lepas? Ada 3 penyakit utama yang Nabi sebut. Apa dia? Sangka buruk, su'udzan, yang kedua hasad, dan yang ketiga at-tayyarah, iaitu rasa kesialan atau rasa malapetaka. Yang kedua itulah Nabi kata yang paling sekali menjadi ummahat, ibu kepada segala penyakit, iaitu hasad. Dan kerana penyakit hasad itulah menyebabkan makhluk Allah yang menjadi guru kepada para malaikat. Apa dia? Guru kepada para malaikat ni apa? Iblis laknatullahi alaihi. Dia merupakan guru kepada para malaikat Allah. Kerana penyakit hasad itulah Allah memurkainya dan melaknatnya sehingga campak dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasad kenapa? Allah ciptakan Nabi Adam daripada tanah, dan kata dia lebih mulia diciptakan dari api. Aba wastakbara, ada sedikit penyakit takabur, sombongnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kerana penyakit hasad itu, kenapa beliau tidak diangkat tinggi? Kenapa bukan manusia yang kena tunduk kepada dia? Kenapa dia pula kena sujud kepada manusia? Itu persoalan dia kepada Allah. Dia kata, Allah, kalau nak sujud kepada engkau sentiasa sehingga hari kiamat aku sujud. Tapi kalau nak sujud kepada Adam ini, manusia yang hina daripada tanah ni, aku takkan sujud. Sebab dia kata dia api, kalau kita bakar api, biasa api atas tanah ke bawah tanah? Atas tanah. Jadi dia kata dia lebih tinggi daripada tanah. Kerana penyakit hasad itu Allah laknat dia dan campakkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana penyakit hasad itu telah menggoda isteri kepada Nabi Adam AS untuk makan buah khuldi itu, sehingga hasad itu menyebabkan Nabi Allah Adam AS dicampakkan ke atas muka bumi. Penyakit hasad itu je tuan-tuan. Jadi itulah yang kita kena jaga. Maka telah kita bincangkan bagaimana untuk melazimi, untuk melawan dan sebagainya. Maka pada malam ini kita sambung pengajian kita, macam mana kita nak rawat hati itu, macam mana kita nak dapatkan ketenangan pada hati itu, macam mana kita nak bagi obat, bagi makanan kepada hati. Maka ulama-ulama tasawuf menyebut makanan bagi hati dan makanan bagi roh setiap manusia itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanan bagi hati dan makanan bagi roh. Kadang kita hidup zaman sekarang ni melantak makanan punya banyak tuan-tuan. Kita makan dengan kenyang sekali, tapi roh kita kelaparan ni, kebuluran. Kenapa? Kita kurang berselawat, kurang berzikir kepada Allah. Maka ulama ajar kita itulah caranya untuk kita mendapatkan ketenangan, untuk jauhkan diri kita, hati kita daripada perasaan-perasaan yang mazmumah ini. Kita kena sentiasa melazimi dengan zikrullah.
Bahkan kata-kata ulama ini bukan satu kata-kata mereka hanya takwil sesuka mereka, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala sendiri sabda dalam Al-Quran, firman dalam Al-Quran, Allah kata apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan mengingati Allah sahaja barulah hati itu akan mendapat ketenangan. Kita boleh sembahyang, kita boleh berpuasa. Boleh puasa, boleh sembahyang, tapi Allah sebut apa? Nak dapatkan ketenangan ini kena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman lain Allah sebut apa? Fazkuruni azkurukum. Kau ingat kepada aku, kau zikir kepada aku akan ingat kepada engkau. Itu kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, nak menunjukkan bahawa zikrullah ini penting, lebih tinggi berbanding ibadah yang lain. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa kita dengar sebelum azan maghrib. Sebelum setiap azan waktu ni, sebelum waktu azan ni, kalau kita buka radio Johor FM tu, sekarang ni beliau ni kadi besar, Al-Fadhil Ustaz Khalid Sono, dulu imam besar, sekarang ni kadi besar. Dia suara dia lah kalau kat Johor FM tu, sebelum setiap kali azan tu dia akan baca ayat Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dhikrullahi akbar. Demi sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada melakukan kita daripada perkara-perkara yang keji dan mungkar. Akan tetapi mengingati Allah itu lebih utama berbanding daripada mengingati yang lain-lain. Solat itu betul cegah daripada kita melakukan perkara-perkara keji dan mungkar, tapi zikir itu lebih utama berbanding daripada ibadah yang lain. Maksudnya apa? Mengingati Allah itu menjadi satu tuntutan untuk kita semua ikut, untuk kita semualah lazimi. Kerana zikir itulah penawar bagi segala penyakit yang berada di dalam hati. Zikir ini, tuan-tuan, tak semestinya satu la ilaha illallah sahaja. Ada juga zikir-zikir seperti ya hasbi rabbi jallallah, ataupun istighfar, ataupun selawat, astagfirullah haula wala quwata illa billah. Ini macam-macam zikir ada. Semua saja zikir yang mengingati Allah akan mendapatkan ganjaran dan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sains pernah buat kajian, orang yang berzikir ini dengan air yang diletakkan di hadapan tanpa ada zikir, kosong saja, dengan air yang diletakkan di hadapan orang yang sedang berzikir. Jadi molekul-molekul dalam air orang yang berzikir ni bergerak pantas, menunjukkan kepada kita bahawa impak kepada air itu membawa keberkatan, kemuliaan, ketenangan. Sebab tu kalau jumpa para masyayikh, para guru kita, kalau tak tenang hati, itu kebiasaan kita akan minta dia jampikan air sedikit. Bukan benda khurafat, tuan-tuan. Orang-orang saleh ni, bibir mereka, lidah mereka sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepentingan zikir itu bukan saja terletak di lisan, bukan letak saja di bibir, bahkan pada hati dan juga pada darah kita, daging kita semua diarah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja dalam keadaan kita duduk, baring, bahkan dalam apa saja keadaan kita dituntut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, atau kita sebut sebagai Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, buat satu kitab namanya Bidayatul Hidayah, jalan menuju mendapatkan hidayah daripada Allah. Kitab itu menjelaskan tentang apa, tuan-tuan? Daripada bangun baginda Nabi sehingga Nabi tidur kembali, segala zikir, segala doa, segala apa yang Nabi buat, daripada Nabi bangun tidur, apa doa yang Nabi baca, masuk tandas apa doa yang Nabi baca, pakai pakaian apa doa Nabi baca, sikat rambut apa doa yang Nabi baca. Sehingga segala sesuatu zikir itu dibukukan oleh Imam Ghazali, nak menunjukkan kepada kita bahawa zikrullah itu merupakan senjata daripada kita ada penyakit-penyakit hati yang akan membawa kerosakan. Seperti mana hadis Nabi, kalau dia baik, segumpal daging itu baik, salah jasadu kullu, wa iza fasadat fasada jasadu kullu. Kalau baik hati itu, maka jasadnya akan sempurna baik. Tapi kalau hati itu rosak binasalah jasadnya.
Kerana adanya keburukan, adanya unsur dengki, adanya unsur-unsur yang boleh merosakkan hubungan persaudaraan. Contohnya kita lihat kisah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih. Syair Imam Syafi'i terhadap gurunya. Imam Syafi'i ini tuan-tuan ketika kecil lagi dah menunjukkan karamah beliau. Berusia dalam beberapa tahun, 5-6 tahun sudah menghafal Al-Quran. Ketika berumur 15 tahun dah jadi mufti bagi satu negara. 15 tahun dah jadi mufti. Kita 15 tahun buat apa? PT3 pun tak lepas lagi. Zaman dulu-dulu SRP pun kita main guli lagi. Main lombong, mandi lombong main di sungai. Imam Syafi'i 15 tahun dah menjadi mufti. Telah boleh keluarkan fatwa, mujtahid, dah boleh selesaikan masalah. Jadi beliau ini ketika belajar satu hari, tengah belajar-belajarnya, salah satu guru Imam Syafi'i namanya Imam Waqi'. Setiap kali nak hafal hadis, nak hafal ayat Quran, Imam Syafi'i rasa susah sangat. Ada satu hari itu sampai dia timas, kenapa aku tak boleh hafal? Kenapa? Apa yang menyebabkan aku susah sangat nak ingat hafalan aku? Maka dia pun mengadu kepada gurunya dalam satu syair yang telah dikarang oleh anak muridnya. Apa dia? Berkata Imam Syafi'i kepada guru dia, "Syaukautu ila waqi'in su'a hifzi." Aku telah mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani bitarkin lil ma'asi. Maka gurunya Imam Waqi' pesan kepada Imam Syafi'i, mengajarkan Imam Syafi'i, tinggalkan perkara-perkara maksiat. Tinggalkan perkara-perkara maksiat. Di situ apa maksiat yang Imam Syafi'i lakukan? Maka sambung gurunya lagi, farsyadani bitarkin lil ma'asi faqala ilmu nurullahi haqqan. Imam Waqi' kata, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Allah yang sebenar-benarnya. Wa nurullahi la yu'ta li'as. Dan cahaya Allah itu tidak akan berada dalam hati orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya tanya ni, Imam Syafi'i apa maksiat yang dilakukan? Umur 5 tahun dah ngapal Quran, 15 tahun jadi mufti. Apa maksiat? Apa yang dimaksudkan bitarikin lil ma'asi? Maksudnya apa? Maksiat di hati itu. Maksiat di hati itu tinggalkan. Apa dia? Ada rasa sedikit kibar, ada rasa sedikit riak, sedikit perasaan sombong, bangga, sedikit rasa akulah yang paling berilmu, akulah yang paling hebat. Hilangkan dengan apa? Dengan sentiasa mengingati Allah. Jadi berzikir itu kata ulama ada 3 bentuk. Yang pertama dengan lisan, dengan bibir kita sendiri, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah dan sebagainya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dia tak bukan di bibir tapi di dalam hati. Hatinya tak, bibirnya tak berkata ni. Tapi dalam kereta tengah jalan-jalan nampak ada orang accident ke apa, subhanallah. Tapi dalam hati tak sebut di lisan, hatinya subhanallah. Itu yang paling baik. Dan cara yang ketiga adalah berzikir itu dengan tubuh badan anggota, darah daging dan sebagainya. Macam mana tubuh kita ni berzikir? Bila kita dah sebati dalam lidah itu masuk dalam hati pun dah sebati. Darah tu pump di mana? Di jantung, bawa kepada hati itu akan mengalirkan darah. Yang mengalir itu, maka darah itulah yang akan menjadi zikrullah. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah ini tuan-tuan, sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran firman-Nya, pada auzubillahi minasyaitanir rajim, Allah sebut apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan sesungguhnya orang-orang, para wali, orang-orang yang hampir dengan Allah ini, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah sekali takut, tak pernah sekali rasa gentar, gelisah, walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah sekali pun sedih dan duka cita. Kerana apa? Mereka yakin dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk orang yang hampir ini pula siapa? Orang yang senantiasa melazimi, orang yang senantiasa menjaga ibadahnya, orang yang senantiasa melakukan perkara-perkara sunat. Apa saja perkara sunat semua dia buat. Apa saja namanya sunat semua dia lakukan. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi Allah sebut apa? Barang siapa yang banyak amal sunnahnya, dia banyak melakukan amal sunnahnya,
Allah akan jadi, matanya akan jadi mata Allah, tangannya akan jadi tangan Allah, kakinya akan jadi kaki Allah. Maksudnya apa? Bukan Allah berubah jadi manusia, tidak. Matanya akan jadi mata Allah, maksudnya penglihatannya itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya akan jadi tangan Allah. Barang siapa yang mendapatkan salam, cium tangannya pun punya keberkatan. Itu hadis kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nak tunjukkan kepada kita, orang yang menghampiri Allah itu bukan sahaja dengan sembahyang, bahkan dengan melazimi lidah mereka dan hati mereka dengan senantiasa berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh test, kalau nak test sekarang ni, kita cuba test. Berkait dengan telinga, berkait dengan hati. Dua perkara. Nah, kita cuba buat praktikal sekejap. Baik, nah kita buat praktikal sekejap. Okey, semua senyap, kita semua senyap. Telinga ni, guna anggota telinga saya. Kita dengar bunyi kipas. Guna anggota telinga, dengar bunyi kipas. Dengar tak? Dengar tak bunyi kipas? Okey, selesai. Yang kedua, fokus lagi sekali, gunakan anggota telinga. Dengar bunyi kenderaan di luar. Dengar tak? Dengar ke tak dengar? Ada yang dengar, ada yang tak dengar. Okey, tak payah kenderaan lah, jauh sangat. Okey, tuan-tuan fokus apa yang saya buat ni, dengar. Dengar betul-betul kan? Berapa kali ketuk tu? 3 tapi 2-2 kan? 6, betul? Ketika tuan-tuan dengar saya ketuk ni, dengar tak bunyi kipas? Dengar tak bunyi kipas? Tak kan? Tak dengar kan? Sebab kita fokus bunyi ni, betul? Okey, sekarang lagi sekali dengan telinga, berzikir dalam hati kita, apa saja zikir, dengar guna telinga. Dengar ke tak dengar? Dengar tak? Telinga kita je boleh dengar, telinga orang sebelah tak dengar. Kita berzikir, betul? Sebab tu Allah berikan kita dua telinga. Allah bagi kita dua telinga untuk kita pedulikan apa yang negatif tu, apa yang buruk, apa yang orang umpat ni, kita pedulikan, fokus. Tu kelebihan telinga, tuan-tuan. Bila kita bagi fokus pada satu benda, dia tak akan dengar lagi apa yang berlaku kat sebelah. Jadi bila tak boleh dengar, hati kita ni akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara praktikal lah yang kita boleh ajar, boleh dengar. Kan dengar kan? Bila kita fokus hati kita ni, kita boleh dengar apa yang kita zikirkan. Kalau tuan-tuan sungguh-sungguh buat, tuan-tuan boleh rawat segala penyakit hati yang ada dalam hati kita. Baik, seterusnya. Jadi menghampiri, orang yang hampir kepada Allah inilah dia akan melakukan zikir itu bukan saja dalam lidah. Kadang kita lihat dia bercakap dengan kita. Kalau kita tengok ulama-ulama besar, tangan dia ada tasbih. Nah, dia bercakap tapi tangan dia berjalan. Mulut dia bercakap tapi hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah Allah sebut tadi, mereka tak pernah takut, mereka tak pernah gelisah, tak pernah kecewa, sebab mereka yakin walaupun mereka dalam keadaan tidur, meninggal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, intiqal ila rahmatillah, kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yakin satu perkara, bahawa mereka tidur itu, mereka meninggal dalam keadaan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin di antara kita ni yang hebat-hebat ni, tuan-tuan, di hadapan saya, pernah kita tengah tidur, tiba-tiba bangun tu, kita rasa macam kita tengah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita tengah melaungkan azan pun ada, kadang-kadang tengah mengucap pun ada. Itu maksudnya kita dah biasa. Dah biasa. Macam penjual ikan di pasar. RM5, RM5, ini udang RM1, RM5. Kadang dia bawa tidur, mimpinya dia ngigaunya apa? RM5. Gitulah lebih kurang lagi. Bila mana sesuatu itu kita telah lazimi, itulah yang akan menjadi akhir kalam kita. Itulah yang akan menjadi akhir kalam kita. Tapi kalau kita tak lazimi, maka kita akan meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini bukan saya sebut tuan-tuan, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala alaihi sebut, majoriti daripada kalangan orang Islam mati dalam keadaan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma bermakna kufur di situ, apa dimaksudkan dengan kufur? Iaitu akhir kalam mereka tidak mengucap pun apa-apa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan kita daripada golongan sedemikian. Kenapa saya sebut tadi ayat orang yang dekat kepada Allah, orang yang senantiasa berzikir, mengingati Allah ni tak pernah rasa kecewa, hatinya tak ada masalah dengan Allah, hatinya tak ada rasa gundah gulana, tak ada makan, tak ada rezeki, tak ada. Sebab dia yakin, keyakinan dia utuh bahawa segala sesuatu tu milik siapa? Milik mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya tuan-tuan, kisah menantu Nabi, pewaris Nabi, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Saya sebut pewaris ni maksudnya daripada sudut hadis Nabi, Ahlul Bait baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tak ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada anak lelaki yang umurnya panjang yang boleh mewarisi takhta Nabi, maka dinisbahkan pewaris Nabi ini adalah Sayyidina Ali dan puteranya Hasan dan Husain. Sayyidina Ali tuan-tuan ketika zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, balik daripada sembahyang zuhur, balik sembahyang dengan Nabi, Rasulullah menuju ke rumah, Sayyidina Ali menuju ke rumahnya. Sebelah aja, dia bersebelahan dengan rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali masuk saja tanya pada puteri Nabi lah, isterinya Sayyidatina Fatimah, apa ada untuk makan? Kata Fatimah, wahai Ali, wahai suamiku, tak ada apa. Tak ada apa-apa benda nak makan kat rumah ni, tak ada. Tak ada apa-apa makanan nak aku jamu ni. Anak-anak kita pun lapar ni. Oh, makanan tak ada. Duit ada, apa yang ada? Sayyidatina Fatimah pun keluarkan, aku ada 2 dirham ni saja. 2 dirham. Kalau dinar itu wang emas, dirham wang perak. 2 dirham saja. Maka kata Fatimah, wahai Ali, dipesan pada suami dia, wahai aku ada 2 dirham ni saja. Pergilah pekan cari apa-apa makan yang boleh kita makan satu keluarga. Baiklah, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu nak ambil, pergi ke pekan. Tengah dalam perjalanan nak pergi ke pekan tu, sebelum sampai pekan tuan-tuan, apa berlaku? Datang satu orang, dia pun laung, siapa yang boleh infak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, nescaya Allah akan gantikan dia lebih baik daripada apa yang dia infakkan. Satu orang miskin yang tengah lapar, dia kata siapa boleh infak dia makan, duit ke makanan dia nak makan ni. Dan dia sebut lagi tu, siapa yang infak ke jalan Allah ni, nescaya Allah akan menggantikan yang lebih baik kepada dia. Sayyidatina Fatimah dah pesan tadi, tinggal 2 dirham ni saja, makanan pun tak ada, duit tinggal ni je. Pergi cari makan, anak-anak tak makan lagi. Kalau kita lah tuan-tuan, apa kita buat? Makan dululah. Takkan Allah nak zalim ni. Aku tak ada duit, bukan tak nak sedekah, kan ayat kita. Bukan tak nak infak, aku ada RM2 je ni. Sayyidina Ali bin Abi Talib tidak, tuan-tuan. Dia yakin, beliau sangat yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dia buat? Dia bagi 2 dirham tu kepada orang yang minta sedekah. Balik ke rumah, Sayyidatina Fatimah pelik dah, tangan kosong. Mana makanannya wahai suamiku Ali? Kata Sayyidina Ali, tadi tengah aku nak pergi pasar, ada orang minta sedekah jalan Allah ni, maka aku telah sedekah. Nangis Sayyidatina Fatimah Azhar, nangis terisak-isak. Kita nak makan apa? Nak makan apa ni? Anak kita kecil lagi tak makan. Kita nak makan apa Ali? Aku 2 dirham tu je ada, dah lain tak ada, duit simpanan tak ada ni. Sayyidina Ali kata, dah tak payah nangis. Tapi Sayyidatina Fatimah teruskan menangis, nak menunjukkan apa? Susahnya hidup. Ni putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi tuan-tuan, bukan kita. Kita busuk-busuk makan tu ada lah, bahkan lebih membazir daripada orang-orang yang tak ada. Nangis lagi Sayyidatina Fatimah. Kata Sayyidina Ali, tak apalah wahai Fatimah, aku pergi tengok rumah ayahmu Rasulullah, ada tak makanan-makanan yang lebih yang boleh kita makan. Sayyidina Ali pun keluar rumah ni, sebelah aja rumah Nabi. Sayyidina Ali tengah jalan ni, tiba-tiba ada seorang sahabat Sayyidina Ali. Dia kata, wahai Abah Hasan. Dia bawa satu unta, besar unta ni, segak, cantik ni. Sayyidina Ali pun terpegun tengok unta tu, besar ni.
tegak badan ni, mahal. Wahai Abah Hasan, ya, kata, jalan ke mana tu? Kata Sayyidina Ali, ada tujuan sikit lah. Kau nak beli tak unta aku ni? Sayyidina Ali kata, unta ni memang tegap ni, bagus punya unta ni, kualiti A lah ni. Nak beli tak? Kata Sayyidina Ali, berapa harganya? 20 dirham. Aku duit pun tak ada. 2 dirham ada pun dah sedekah. Macam mana ni aku nak beli? Tak apa, kalau kau nak ambil dulu, nanti kalau ada duit nanti pulang lah, bayar lah. Sahabat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali kata, baiklah, ambil ya. Dia pun tengah ambil, kawan dia dah baru berjalan pergi tu, terfikirlah kepala, ni kalau aku pergi pasar, kalau boleh jual tinggi sikit daripada 20 dirham, boleh aku beli makanan untuk rumah kan? Bawa jalan. Dalam beberapa tapak sahaja, belum lagi melintasi rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lagi sahabat Sayyidina Ali tanya, wahai Abah Hasan, ayah kepada Hasan lah, Sayyidina Hasan, wahai Abah Hasan ni, tegak unta ni nak jual ke? Belum offer, dah tanya dulu, nak jual ke? Sayyidina Ali kata, memang nak jual. Berapa? Sayyidina Ali kata, dalam 40 dirham. Sahabat ni tanpa nego, tak ada negotiation, tak ada rundingan, keluarkan terus 40 dirham lah, ambil 40 dirham, ambil unta tu pula. Dalam riwayat menyebut apa? Sayyidina Ali ni sempat kejar kawan dia yang bagi unta tadi tu, bayar 20 dirham. Sempat bayar 20 dirham bagi bawa balik, beli makanan bawa balik rumah. Dalam beberapa second, berapa minit je, Allah Subhanahu wa ta'ala tu maha kaya. Kita boleh yakin? Ustaz kata macam ni, esok pagi keluar ada RM50 ke tangan, sampai sempang depan tu nak naik highway tu, tak ada orang datang pun jual unta. Ustaz juga yang kau cari kan ni. Nak menunjukkan kepada kita, orang yang yakin kepada Allah tak perlu risau, Allah cukup buatnya segala-galanya kan. Sebab tu ada zikir yang kita diajarkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah bagi aku, cukup. Dan itulah yang diamalkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Maka daripada kisah itu tuan-tuan, ada lagi, belum habis lagi, tapi saya perlu bergerak sekarang. InsyaAllah kita akan sambung dalam pengajian akan datang. Jadi tuan-tuan, sebagai kisah itu menutuplah pengajian kita pada hari ini. Saya daripada kisah itu banyak iktibar sebenarnya. Saya ketika dengar guru saya pun, betapa hebatnya iman para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja sahabat, bahkan merupakan menantu Nabi, yang tak makan itu merupakan darah daging baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan kepada kita pun, bukan kita sahaja diuji dengan kewangan dan kesusahan, bahkan keluarga Nabi pun Allah Subhanahu wa ta'ala uji. Uji apa? Tahap keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-samalah daripada kisah itu kita ambil iktibar dan pengajaran akan keyakinan kita kepada Allah dengan senantiasa melazimi lidah kita, bibir kita, hati kita, jasad kita dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan niat yang ikhlas itu, dengan usaha kita berzikir kepada Allah, menjadi asbab kita dipermudahkan segala urusan dan diperluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jadi sebelum saya mengundur diri, saya menyusun sebuah jadi mohon ampun dan maaf andai ada dalam penyampaian perkongsian saya terkasar bahasa, tersilap bicara. Yang baik, yang indah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah, yang silap itu daripada kesalahan, kesilapan, kekurangan yang ada pada diri saya juga dengan izin Allah. Saya sudahi majlis kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.